Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, anak-anak yang dikasihi sekalian, bertemu kita lagi dalam kelas Merdeka Islam pada minggu ini. Pada hari Isnin, seperti biasa kita akan mempelajari dalam bidang ulum syariah. Baik, tajuk pada hari ini ialah tajuk baru, iaitu bahaya sihir. Bahaya sihir. Okey. Kita tengok dulu muka surat. Anak-anak boleh bersedia dengan muka surat 94 hinggalah muka surat 97. Baik. Kita tengok muka surat 94 dulu. Akibat mengamalkan sihir, hidup porak-peranda. Ahli sihir berkawan dengan syaitan. Sihir seru jin. Baik, sihir itu apa? Okey, kita tengok dulu terlebih dahulu pengharaman sihir. Okey, maksudnya sihir ini sesuatu yang diharamkan dalam agama kita. Apa dalilnya? Kita tengok yang pertama muka surat 95. Apa dalil pengharaman sihir? Kita baca di sini. Dengar Ustaz baca ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibu as-sab'a al-mubiqati. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Qala asyirku billah was-sihru. Muttafaqun alaih. Maksudnya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, elakkan 7 perkara yang membinasakan. Mereka bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, sihir, dan ada lagi. Maksudnya 7 perkara yang Nabi minta kita elakkan. Elakkan, Nabi suruh kita elakkan, dan antara 7 tersebut adalah sihir. Okey. Apa hukum mengamalkan sihir? Di sini hukum mengamalkan sihir adalah haram dan dikategorikan sebagai salah satu dosa besar. Sesiapa yang mengamalkan sihir, sesiapa yang menggunakan sihir, hukumnya haram dan dia dikategorikan sebagai berdosa besar. Bahaya ya, sebab sihir ini boleh menjurus kepada kesyirikan kepada Allah. Sihir ini boleh membawa kita syirik kepada Allah, iaitu menduakan Allah. Kita minta tolong syirik. Sihir ni selalu minta tolong dengan jin dan syaitan. Jadi kita telah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sihir. Apa dalil pengharaman sihir dan apa hukumnya mengamalkan sihir? Kita tengok pula sihir ini apa sebenarnya. Okey, muka surat 96. Anak-anak boleh tengok. Kita baca dialog ini dulu. Kita baca dialog antara murid-murid dan seorang imam. Okey. Baik, kita tengok nombor 1. Tuan Imam, ini murid-murid ni bertanya dengan imam ini. Kami murid dari Sekolah Kebahasaan Taman Setia berhasrat menemu ramah Tuan Imam. Okey, jawab Tuan Imam. Yang kedua, yang nombor 2. Ya, silakan. Okey. Nombor 3. Kita tengok nombor 3. Okey, seorang murid lelaki bertanya, apakah erti sihir Tuan Imam? Yang keempat, jawab Tuan Imam ini. Tuan Imam ni jawab apa? Sihir ialah ikatan, jampi dan perkataan yang diucapkan
ditulis atau dibuat bentuk sesuatu. Sihir mendatangkan kesan dan akibat buruk terhadap tubuh, hati atau akal orang yang disihir tanpa menyentuhnya secara langsung. Okey, apa Tuan Imam ni terangkan? Sihir ialah ikatan, maksudnya dalam bentuk takal ataupun sesuatu bungkusan yang diikatkan. Jampi serapah yang kita cakapkan atau perkataan yang diucapkan. Jampi ataupun dalam istilah bahasa Inggeris dipanggil spell. Jampi serapah tu ditulis atau dibuat bentuk sesuatu. Apa sahajalah yang dibuat untuk sihir, maka dia adalah sihir. Dan sihir ini boleh mendatangkan kesan dan akibat yang buruk kepada orang yang disihir. Maksudnya seseorang ni bila dia sihir seseorang yang lain, maka sihir tu mendatangkan kesan yang buruk kepada orang tersebut. Sebab tu sihir ini perkara yang diharamkan. Kan? Apa contoh sihir macam santau dan sebagainya. Itu satu perbuatan yang salah, berdosa besar ya. Okey, yang kelima. Adakah sihir mengandungi unsur syirik? Bertanya seorang murid ni bertanya. Boleh Tuan Imam memberikan contoh-contoh sihir? Kita tengok nombor 6. Ya, perbuatan sihir mengandungi unsur syirik. Ahli sihir menggunakan syaitan sebagai perantaranya. Ya, sihir mengandungi syirik. Siapa yang mengamalkan sihir, dia boleh syirik kepada Allah sebab sihir ini dia menggunakan pertolongan syaitan. Syaitan memang nak menjerumuskan kita ke dalam dosa besar, nak bawa kita ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu syaitan akan tolong kita untuk buat sihir. Maka kita pun akan tergolong bersama-sama dengan dia masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala, wal a'yazubillah. Baik, contoh sihir contoh sihir ialah untuk menimbulkan kebencian. Ada sihir yang dia nak menimbulkan kebencian. Contoh suami isteri, ada orang cemburu dengan kebahagiaan mereka, maka dia buat sihir, dia pergi jumpa Tok Bomo, buat sihir supaya suami isteri itu saling membenci antara satu sama lain. Itu sihir. Ataupun sihir kasih sayang, macam minyak pengasih kan. Dia pergi jumpa Bomo, dapatkan minyak yang dijampi, yang dibuat khusus dan disihir, pergi calit dekat seseorang tu, semua orang suka dengan dia. Contoh sihir kasih sayang dan sihir kesakitan. Maksudnya dia pergi buat, kamu bisa tengok kan dalam TV, dia buat patung, cucuk-cucuk dan sebagainya, disihir. Maksudnya orang yang disihir itu terus rasa sakit. Itu sihir. Apa lagi contoh-contoh sihir? Apa lagi banyaklah, dia jampi dan sebagainya, sehingga orang yang disihir tersebut walaupun duduk di tempat yang jauh, dia terkena juga. Okey. Baik, dia terus tanya lagi. Murid tanya lagi. Terima kasih Tuan Imam, kami akan membuat laporan dan sebarkan di sekolah kami tentang kesesatan dan bahaya sihir. Okey, apa jawab Tuan Imam? Sama-sama dan selamat maju jaya ya anak-anak. Baik. Jadi anak-anak kasih sekalian, sihir ni satu perbuatan yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh-contoh sihir macam santau, sihir pengasih, sihir bagi orang benci, sihir untuk menyakitkan orang tersebut. Mesti kamu tahu, kamu biasa dengar kan. Sihir ni sebenarnya dibantu oleh syaitan. Sebab tu ini satu perkara yang berdosa. Pada zaman Nabi pun ada sihir. Zaman Nabi Muhammad SAW ada orang yang mengamalkan sihir. Ada, sebab itulah perbuatan ini diharamkan. Kesan daripada sihir sangat-sangat teruk. Maka sihir itu diharamkan dan berdosa besar. Siapa yang mengamalkan sihir dan menggunakan sihir. Kita yang pergi jumpa Tok Bomo untuk supaya Tok Bomo itu buat sihir kepada orang yang kita benci, contoh
Kamu benci seseorang, kamu pergi jumpa bomoh supaya bomoh tu buat sihir pada orang tersebut sebab kita benci dengan dia. Kita pun berdosa sebab kita berjumpa dengan bomoh untuk membuat sihir. Sama juga kita pun berdosa. Tidak boleh. Ya, kita yakin bahawa segala yang berlaku adalah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Benda lain tak ada kuasa pun. Sebenarnya sihir ni tak ada kuasa pun. Semua hanyalah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah tak izin maka dia tak akan jadi. Tapi kita kenapa kadang-kadang tu kita terkena sihir, itu tandanya Allah izinkan sihir tu kena dengan kita untuk menguji kita. Kita yang diuji, jika kita sabar, kita dapat pahala. Manakala orang yang membuat sihir itu, dia dapat dosa dan dia telah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah izinkan berlaku, anggap itu sebagai ujian kepada kita. Sebab itulah minta perlindungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala daripada terkena sihir. Allah lah yang boleh melindungi kita sebab dialah yang menguasai segala sesuatu. Kita, ya Allah, lindungilah kami daripada sihir. Sentiasa amalkan membaca 3 qul, iaitu qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. 3 surah yang terakhir dalam Al-Quran itu baca, hembus di tapak tangan, usap dekat badan kita sebelum kita tidur. Insya-Allah kita akan terhindar daripada sihir. Okey. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi minggu hadapan.